Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pelajaran sains kita dalam bab 7 cahaya dan optik. Dan kita teruskan topik yang berikutnya, iaitu 7.2 peralatan optik. Baik, peralatan optik. Kegunaan peralatan optik lazimnya dihubung kaitkan dengan jenis imej, iaitu nyata atau maya, dan saiz imej yang dibentuk oleh kanta. Baik, berikut ini ialah 3 jenis peralatan optik, iaitu kanta, yang ini kanta pembesar, mikroskop dan juga teleskop astronomi. Baik, kita tengok bagaimana pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Kalau tadi, ini ialah mikroskop. Baik, pada mikroskop ini ada 2 kanta, iaitu kanta mata dan kanta objek. Yang ini, bahagian bawah ni, ialah kanta objek. Ini di bahagian atas ini ialah kanta mata. Begitu juga dengan teleskop. Di sini ialah dia punya kanta objek, dan di bahagian ini kanta mata. Baik, jadi pada mikroskop dan teleskop terdapat 2 kanta. Terdapat 2 kanta pembesar. Baik, kita tengok dulu pembentukan imej oleh mikroskop. Baik, pada kanta mata, pada kanta objek, ini ialah kanta objek. Objek dia berada dekat dengan kanta. Baik, objek itu terletak di antara F dan 2F. Ini ialah objek. Dan imej yang terbentuk adalah selepas 2F. Di sebelah yang bertentangan terbentuk di selepas 2F ni. Baik, ciri-ciri imej yang terbentuk ini adalah songsang. Kalau kita tengok kat sini, anak panah dia ke atas, ini anak panah dia ke bawah, maknanya dia songsang. Tapi nyata. Tapi nyata dan lebih besar daripada saiz objek. Baik, manakala pada kanta mata pula, ni kanta mata. Mata kita ada kat sini. Mata kita berada di sebelah sini. Kita tengok pada kanta ni untuk melihat objek. Objek tu macam kita tengok pada kanta pembesar lah. Kita tengok objek yang kecil, objek tu kecil, tetapi kita nampak besar. Yang besar itu ialah imej. Okey, baik. Pada mikroskop, ini kedudukan kanta objek dan kanta mata. Baik, objek berada di sini. Objek tadi kecil, berada di sini, kemudian membentuk imej dekat sini. Imej di sini terbentuk daripada kanta objek. Betul, kanta objek. Baik, imej yang terbentuk oleh kanta objek ini merupakan objek bagi kanta mata. Baik, kalau kita tengok kat sini, ni mata seorang, kita tengok pada kanta mata ni, kita nampak imej ni. Imej ini merupakan objek bagi kanta mata, yang mana kita akan lihat imej dia akan menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Lebih besar. Ini
Itu sebab bila kita tengok pada mikroskop, benda yang kecil kita nampak lebih besar. Ya. Okey, itu ialah gambar rajah sinar yang menunjukkan pembentukan imej akhir dalam mikroskop. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana pembentukan imej akhir oleh teleskop. Teleskop ni kegunaan dia untuk kita tengok benda-benda yang jauh. Untuk tengok benda-benda yang jauh. Contohnya nak tengok bulan, nak tengok planet. Kalau planet dia menggunakan kuasa teleskop yang berkuasa tinggi. Tengok bintang, tengok bulan, kita pakai teleskop. Baik. Teleskop ni bila objek yang jauh, kita namakan objek itu ialah objek di infinity. Infinity jauh sana. Baik. Baik, ini kanta objek. Objek berada di infinity. Apabila objek berada di infinity, imej yang terbentuk adalah pada F. Ialah pada F, pada titik fokus. Baik. Kedudukan imej di F. Ciri-ciri imejnya nyata. Nyata, nampak. Nyata ni kita nampak. Songsang. Songsang terbalik lah. Terbalik. Dan dikecilkan. Dia macam bulan. Bulan tu besar kan. Tapi kita nampak imej dia. Jadi imej tu sebab kita nampak dia jadi kecil. Ya, baik. Pada kanta mata, ni kanta mata. Kanta mata ni macam tadilah saya kata macam kanta pembesar. Kita tengok benda yang kecil, kita nampak besar. Objek pada F, bila objek pada F, imej yang terbentuk di mana? Di infinity. Baik. Imej yang terbentuk di infinity. Baik, ciri-cirinya ialah maya. Maya ni tak dapat dilihat lah. Tegak, tegak dan dibesarkan. Baik, kita tengok kedudukan kanta objek dan kanta mata dalam teleskop. Ini kanta objek, ini kanta mata. Baik. Tadi kita dah tengok dalam rajah A ni, rajah A ni. Baik, bila suatu objek itu berada di infinity, dia merupakan garisan selari. Garisan selari pertama melalui titik F ni, kemudian yang lagi satu melalui titik O. Kat tengah ni titik O, pusat optik. Baik. Apabila melalui kanta kanta objek, imej yang terbentuk adalah pada titik F. Kemudian daripada kanta mata kita melihat kita melihat imej. Bagi kanta mata ni, imej yang terbentuk oleh kanta objek ini merupakan objek. Merupakan objek. Kita lihat objek kat sini, tetapi sebenarnya ialah imej yang terbentuk daripada kanta mata. Kita lihat imej dekat sini, menjadi objek kepada kanta mata ni, kemudian diperbesarkan. Diperbesarkan. Imej akhir dia adalah maya, terbentuk di infinity. Tapi kita nampak bila kita gunakan kanta mata ni. Baik. Itu ialah gambar rajah sinar bagi teleskop. Gambar rajah sinar dalam teleskop. Baik. Selain daripada kanta pembesar, mikroskop dan teleskop, peralatan lain yang menggunakan kanta ni ialah, contohnya kat dalam ni, kalau dalam buku muka surat
berapa? Muka surat 214. Siapa ada buku teks boleh refer kat buku teks. Baik. Baik, ini kamera DSLR. DSLR menggunakan kanta. Dua kanta yang berbeza. Kemudian CCTV. CCTV pun sama juga, menggunakan kanta. Kemudian kamera pengintip. Pengintip ni dia orang pasang dekat mana-mana ke untuk mengintip orang mencuri ke apa ke dekat supermarket ke apa ke, ya. Boleh letak ni. Baik, kita tengok kat bawah ni, ya. Imej kamera yang dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 70 mm dari jarak 15 meter. Ini dia punya imej. Jarak fokus 70 mm. Jarak imej dengan kamera itu ialah 15 meter. Kemudian pada imej yang kedua, kita tengok gambar yang kedua ni. Imej kamera dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 24 mm dari jarak 15 meter. Jarak sama tetapi panjang fokus berbeza. Yang ini panjang fokus 24, dapat gambar kecil. Yang ini panjang fokus 70 mm, dapat gambar besar. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah semakin panjang fokus suatu kanta, maka semakin besar imej yang terbentuk. Okey. Baik, itu saja untuk topik 7.2.